Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama hari ini live. Hari ini bersama dengan Senduk Na Azmi. InsyaAllah kita akan bersiaran selama kita tengoklah 30 minit ataupun 1 jam kita tengok supaya kita dapat bersama dengan semua orang untuk kita share kepada anda semua 3 rahsia mencipta kebahagiaan walaupun anda diuji. So macam mana anda walaupun anda diuji, tapi macam mana anda nak cipta kebahagiaan supaya orang lain mungkin tak tahu bahawa anda sedang diuji. Okey, kepada mereka yang sedang bersama dengan saya hari ini, insyaAllah boleh share komen ataupun boleh komen di dalam ruangan komen untuk kita lihat siapa yang bersama dengan kita hari ini. InsyaAllah hari ini saya menggunakan live bersama dengan StreamYard. Mungkin boleh dikatakan StreamYard sponsor. InsyaAllah. Okey tuan-tuan dan puan, saya hari ini akan share tentang 3 rahsia cipta kebahagiaan walaupun anda diuji. InsyaAllah sharing hari ini dapat membantu anda. Dan sekarang ni kalau anda perasan kita dalam tempoh PKP. Sekarang ni dah dilanjutkan ke 4 Februari. Yang baru PKP besok, boleh katakan satu Malaysia PKP esok, kecuali Sarawak tak silap saya. Okay, so hari ini mungkin saya boleh share tentang bagaimana untuk kita untuk cipta kebahagiaan kepada orang ataupun kita sendiri cipta kebahagiaan supaya kita tidak terlampau stres ataupun kita tidak terlampau tertekan dengan apa yang berlaku di negara kita sendiri ataupun anda yang mungkin berada di Malaysia ini. Biasanya sekarang ni work from home, itu dah kebiasaan kita dah jadi work from home. Anak-anak kita sekarang ni belajar secara online, semuanya secara online. Sekarang ni orang kata apa, internet menjadi satu keperluan, bukan kehendak dah sekarang. Menjadi satu keperluan untuk kita mendapatkan internet ni supaya kita dapat berhubung, dapat orang kata apa, secara Zoom meeting ataupun secara kelas online dan sebagainya. So ini menyebabkan kadang-kadang bila kita work from home berada di rumah, pastinya itu yang pastinya kita akan rasa tertekan. Kerana apa? Tertekan kerana kita berada di rumah, kita bekerja di rumah. Habis kerja di rumah macam tu, waktu kerja pukul 9 sampai pukul 5, habis je waktu kerja kita masih lagi berada di rumah. Mood bekerja tu masih lagi orang kata apa, berterusan. Macam tu kalau kita bekerja di rumah, kita bekerja di office, contoh kita pagi-pagi kita bergerak ke pejabat, confirm kita akan melalui laluan jam. Lepas tu kita nak melalui orang kata apa, nak sampai ke office tu dan penuh dengan cabarannya. Jam yang paling cabaran yang paling besar lah. Bila kita menghadapi jam dan kita sampai ke office, kita buat kerja. Dan bila kita balik, kita buang semua kerja tu di office. Kan, kita buang semua kerja dan kita balik rumah. Bila jumpa anak, isteri, kita berjumpa dengan kita on the way ke rumah tu akan mendapat sesuatu yang kata kegembiraan. Kan, macam mana kita nak mencipta kebahagiaan atau kegembiraan ketika kita nak balik ke rumah tu. Mungkin ada orang nak balik ke rumah, dia akan fikir, aku nak beli something lah untuk isteri dengan anak-anak. Aku nak beli something lah untuk anak-anak. So balik nanti anak-anak mesti happy, isteri mesti happy dan situ dah mencipta kebahagiaan. Kan? Cuma orang kadang-kadang tak sedar. Kadang-kadang mereka di rumah, di office, kadang-kadang mood bekerja stres dan sebagainya bawa ke rumah menyebabkan isteri dan anak pun stres. Sebab suami atau isteri bawa masalah di pejabat tu dibawa ke rumah. So hari ini saya akan share pada anda 3 rahsia macam mana untuk anda cipta kebahagiaan walaupun anda diuji. Ujian ni banyak ujian. Mungkin anda sendiri ada sejarah ujian yang anda alami. Mungkin ada di antara mereka yang sekarang ni dalam tempoh PKP ni yang mungkin ada yang terjejas. Terjejas tu maksud saya mungkin syarikat mereka bekerja, mungkin ada yang terjejas, terpaksa diberhentikan, dan terpaksa orang kata apa, terpaksa rela berhenti sebabkan syarikat tak mampu
untuk menanggung orang kata apa, operation bila PKP ni tak boleh nak buat macam-macam kan. So hari ni tuan-tuan, saya hari ini akan sharing tentang anda insyaAllah, walaupun orang kata apa, video ini akan berterusan, insyaAllah akan berkongsi dengan anda semua. InsyaAllah kita pun hari ini adalah first time Senduk Na Azmi akan live bersama dengan semua orang hari ini. Untuk mungkin anda antara pembeli kan kek batik daripada Senduk Na Azmi, mungkin first time tengok kami antara yang menyediakan kek batik kepada anda. InsyaAllah hari ini kami akan share sepanjang hari ini kami akan share tentang kebahagiaan atau kegembiraan. Macam mana kita nak cipta kegembiraan? Okey tuan-tuan, saya share dulu tentang diri saya. Saya Hasbilah tuan-tuan, daripada Senduk Na Azmi, di mana mungkin saya boleh cerita tentang tahun 2016-2017 di mana saya sendiri tuan-tuan mengalami situasi macam PKP sekarang ni. Bukanlah mengalami situasi, maksudnya kepada mereka yang terjejas, ujiannya ialah kita terpaksa diberhentikan. Di mana masa itu, untuk makluman anda semua, isteri saya orang kata masih lagi dalam orang kata apa, mengandungkan anak yang baru usianya dalam perut lagi, dalam 7-8 bulan ataupun 6-7-8 bulan, dan terpaksa diberhentikan. So bila tempoh paksa diberhentikan tu tuan-tuan, confirm kita akan merasa kita punya masa depan, terutama anak dan isteri ni akan jadi, kita rasa dunia dah gelap lah. Dunia kita dah gelap. Sebab apa? Bila kita rasa kita dipaksa diberhentikan, kita dah tak ada orang kata apa, hasil, orang kata apa, punca rezeki untuk kita nak tanggung, terutama bila saya sendiri, isteri saya sendiri yang masih lagi orang kata apa, syarat mengandung. Macam mana saya nak tanggung isteri saya ketika itu. Dan masa tu saya rasa agak orang kata apa, agak dah rasa down, tak tahu nak buat apa. Tapi bagusnya ketika itu saya rasa saya orang kata apa, adalah jenis orang yang suka menyimpan duit. Saya boleh katakan agak menyimpan lah, boleh menyimpan duit. So benda tu membantu saya, tapi sedikit sebanyak dia sebenarnya menjejaskan tabung simpanan tu lah. Bila kita dah diberhentikan, terpaksa menggunakan duit emergency, dan ketika itu isteri pula mengandung, banyak pembelanjaan yang perlu digunakan. Ketika itulah saya rasa saya down, saya rasa diri saya tak berasa macam orang kata apa, ujian yang saya rasa sangat berat. Orang kadang-kadang orang kata aku diberhentikan kerja, aku tak ada kerja ni, sebenarnya ujian tu tak besar. Tapi tuan-tuan, saya sendiri ujian saya agak besar lah ketika itu. Kan, ketika itu isteri syarat mengandung, dan ketika itu pula memang orang kata apa, nak cari kerja memang susah ketika itu 2016-2017. Dengan kita punya pengalaman masa tu, memang fokusnya more tu training, dan apabila training ni kita boleh buat sendiri training, tapi tiada kepuasan dalam membuat training tu kerana kita just sharing pada orang ramai tentang apa yang kita ada, kita belajar, tetapi kita punya sendiri untuk develop skill kita rasa tak puas. Kita nak buat sesuatu, kita nak sesuatu yang boleh menjadikan sesuatu yang menjangkakan kegembiraan kita suatu hari nanti, di masa depan nanti, di mana kita sendiri pun ada matlamat. Sepanjang kalau kita hidup ni, umur kita 25 tahun kalau start kerja, apa lagi 10 tahun yang kita nak hadapi, apa lagi 10-15 tahun kita nak jadi. 10-15 tahun tu lah yang akan menentukan kita nak jadi siapa, ataupun kita nak buat apa, kan. So ketika itulah ujian itu, bagi saya 3-4 bulan saya tak bekerja, menganggur, dan saya ketika itu isteri syarat mengandung, dan masa itu ketika itu kita buat keputusan untuk memang isteri akan bersalin di negeri kelahiran beliau ataupun di tempat kampungnya, iaitu di Kelantan. Kita bawa pulang ke Kelantan, dan ketika itu saya masih orang kata duduk di KL, berjauhan. Dan kita di KL tu yang kita rasa okeylah, ini masa untuk aku cari kerja. Isteri dah ada kat kampung, mak dan ayah mertua dah ada jagakan, tolong bantu untuk jagakan isteri. Ketika nak bersalin nanti baru saya balik KL. Tapi dalam tempoh 2 bulan, bulan 3, 4
nak kat 5 tu, 6 tu bulan raya tu, bulan puasa lagi tuan-tuan. Bulan puasa tu banyak kita hadapi, banyak cabaran, orang tak nak ambil kita bekerja. Kadang-kadang orang fikir kita ni biarlah tuan-tuan, cuba bayangkan kita diberhentikan kerja. Kita terpaksa diberhentikan sebab syarikat tak dapat tanggung kita. So masa itulah banyak perspektif daripada orang yang syarikat yang nak ambil kerja, interview orang ni, kenapa syarikat tu berhentikan anda kerana anda tak perform ke, ataupun banyaklah perspektif orang yang itu pun saya belajar tuan-tuan. Saya rasa itu hikmah dia. Kita belajar something, iaitu orang fikir bila kita ni diberhentikan kerja, sebenarnya dia orang tak tahu kita terpaksa diberhentikan, kita terpaksa berhenti kerja kerana syarikat tak mampu nak tanggung. Mereka fikir kita tidak mendatangkan manfaat kepada syarikat, yang mereka rasa kalau aku ambil kau ni memang kau tak akan dapat tak akan memberi something kepada syarikat lah. So banyak syarikat yang tolak dan sebagainya. Syarikat saya pergi cerah, saya pergi mana lagi, banyaklah. Boleh katakan saya dah tak fikir lah, jauh ke dekat ke, saya pergi je interview, janji saya ada kerja. Sebab bagi saya ada tanggungan, isteri dan anak. So bagi saya tak perlu berfikir pasal kerja, tak kisahlah gaji berapa, jadi ada income untuk kita tanggung sebulan, dalam tempoh setiap bulan untuk kita bayar komitmen dan perbelanjaan harian. Disebabkan itu saya tak kisah kerja apa pun. Sampai jadi promoter pun saya tak kisah. Saya apply kerja promoter pun orang tak nak ambil. So bagi saya itu cabaran yang menarik, dan juga saya rasa itu antara pengalaman yang terbaik bagi saya lah. Dia membuatkan saya kenal diri saya sendiri, saya kenal suasana orang-orang di sekeliling saya. Kadang-kadang orang yang, itulah tuan-tuan, kalau kita dah rasa keadaan dan rasa selesa tuan-tuan, kita jangan pandang hina pada orang yang dalam ujian ni, yang berada dalam keadaan diuji ni. Sebab tuan-tuan, kita tak tahu cerita kisah hidup dia, kan. Sebab macam kadang kita yang dah bekerja ni, kadang-kadang kita yang interview orang ni, kadang-kadang kita rasa kita tak tahu pun sebab apa dia mencari kerja lain. Sebab tu kadang-kadang saya sekarang ni pun alhamdulillah kerja alhamdulillah kerja yang berkata stable, insya-Allah. Walaupun dalam tempoh PKP ni kita masih dalam bentuk digital, kita masih lagi membantu orang ramai dalam bentuk digital, dalam keadaan online, dan insya-Allah ia memberi manfaat kepada orang ramai juga. Dan ketika saya menginterview orang, kadang-kadang kita tengok dia ni berhenti kerja ataupun mencari kerja walaupun dah ada kerja, tapi kita dah ada pengalaman ni, kita rasa okey, mesti dia ada sebab kenapa dia cari kerja lain. Mungkin disebab kenapa dia tak kerja sekarang. Sekarang ni dia tak kerja, dia freelance. Kenapa jadi freelance? So kita punya sudut pandang kita, sebab kita dah pernah rasa benda tu, kita rasa tak kisahlah engkau sebab apa kau nak cari kerja lain. Tak kisahlah engkau rasa engkau nak kenapa engkau berhenti kerja, ataupun kenapa engkau sekarang ni tak bekerja dan sekarang ni baru nak cari kerja. Dia ada cerita dia. Sebab tu kita sebagai manusia ni jangan pandang rendah, ataupun jangan ada pandangan yang mungkin kita biasalah dalam manusia kita akan fikir kenapa dia ni nak cari kerja lain, mesti nak cari gaji lebih. Kalau dia nak cari gaji lebih pun mesti ada sebab. Mungkin dia nak kahwin. Kita tak tahu, kan? So kita jangan ada perspektif yang macam tu. Sebab apa? Kadang-kadang majikan ni ataupun orang yang nak ambil bekerja ni, kadang-kadang dia punya perspektif, okey, kau kerja kat sini 3 tahun. Kat sini 3 tahun. Oh, confirm kau kerja kalau aku ambil kau 3 tahun kau berhenti. Contoh kalau kat sini resume dia kadang sini setahun, sini 6 bulan, sini setahun. Okey, kau dengan syarikat ni mesti just 6 bulan atau setahun je bekerja. Itu confirm. Okey. So tapi itu mungkin kita tahu apa yang berlaku tentang kisah dia. Mungkin dia tak jumpa kekuatan dia untuk dia nak perform tentang kehebatan ataupun kekuatan dia. So tuan-tuan, jom saya share pada anda 3 rahsia cerita kebahagiaan. Saya rasa tuan-tuan semua pun mungkin dah tahu ataupun mungkin dah buat.
Tapi tak sedar bahawa itu sebenarnya tuan-tuan yang dah buat. Benda tu tuan-tuan dah buat lah, cuma tak tahu itu sebenarnya, ya ke, rupanya aku buat benda tu sebenarnya. So tuan-tuan, saya akan share screen. Saya tak pasti jadi ke tidak share screen ni. Sebab bagi saya ini first time guna orang kata apa, StreamYard untuk kita buat live. So kalau tak ada slide saya rasa tak ada masalah. Ataupun saya keluarkan, saya tengok sekali lagi. Okay, so saya tak pasti anda nampak atau tidak skrin saya. Sekejap saya tengok dulu sebelum kita. Alright, okay, dah ada kat situ. So saya tunjukkan slide saya. Okay, agak terganggu sekejap. So okay, saya stop dulu. Okay, yang ini. Alright. Alright. Ini saya tunjuk yang ini saja. Okay. So tuan-tuan, saya yang share tentang We Create Happiness. Kek Batik Introduced by Sedokna Azmi. Saya tak pasti tuan-tuan nampak atau tidak. Saya insyaAllah tuan-tuan nampak kita punya screen. Saya tunjukkan anda full screen saya rasa. Okay, saya rasa anda nampak. Okay. Alright. Alhamdulillah. Jadi pun. Okay. Tuan-tuan, We Create Happiness, macam mana untuk anda cipta rahsia rahsia kebahagiaan? Macam mana orang nak cipta kegembiraan dengan diri sendiri kan? Ataupun untuk sekeliling. Orang sekeliling kadang-kadang orang akan perasan kita ni sedang diuji ataupun kita sedang ada masalah. Orang akan perasan. Macam mana untuk nak pastikan orang tak perasan? Orang tak perasan dengan kita punya kesedihan, ataupun kita sedang diuji dan sebagainya. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia tak suka share tentang kesedihan dia. Dia boleh berlakon ataupun dia boleh orang kata apa, boleh simpan kesedihan tu. Dan ada orang juga dia tak nak orang lain risau tentang dia. So tuan-tuan dan puan, terutama saya rasa mungkin saya nak share lah kan. Dengan orang lain, kawan-kawan kita ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin kita boleh simpan. Tapi dengan family, elakkan untuk kita simpan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab family lah yang akan sentiasa bersama kita. Family lah yang akan bersama dengan kita walaupun kita susah. So apa tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan perlu buat ialah, sekiranya anda sedang menghadapi masalah, ceritalah pada family anda. Terutama kalau anda ada masih lagi mak ayah, anda cerita. Sebab apa? Bila, cuba anda bayangkan ketika anda sedang diuji, katakanlah anda memang berada di bawah sekali. Bawah tu maksudnya memang betul-betul jatuh lah. So anda akan rasa memang dah jatuh tu, bila family anda tahu, terutama mak ayah anda tahu ni, lagi dia rasa sedih. Sebab dia akan rasa, contohlah benda tu dah terjadi, dia akan rasa bersalah. Kenapa aku tak tolong anak aku ni daripada awal lagi. Sedangkan kalau dia beritahu awal, insyaAllah aku sebagai mak atau ayah, aku akan bantu dia. Tapi bila kalau tuan-tuan dan puan lambat bagi tahu, confirm dia akan rasa bersalah, dia akan rasa bersedih, walaupun anda rasa saya tak nak susahkan mak ayah, saya tak nak susahkan mak abah. Tapi anda kena ingat, kalau anda rasa benda tu adalah yang terbaik pada anda, tapi anda kena ingat, kalau anda jadi seorang mak dan ayah nanti, insyaAllah anda akan tahu apa orang kata apa dia punya kenapa saya cakap benda tu perlu anda buat. Okay, alright. So seterusnya yang pertama tuan-tuan, ini yang pertama, untuk membina cipta kebahagiaan adalah dia datang daripada diri sendiri, iaitu diri anda sendiri. Sebenarnya diri anda lah penentu kepada kebahagiaan atau kegembiraan itu sendiri. Anda yang kena bina kebahagiaan itu sendiri. Anda tengok gambar budak ni, kan? Dia happy, nampaklah muka kena pakai face mask kan. Tapi dia sebenarnya happy.
sebab diri sendiri dia happy. Diri dia happy. Sebab apa tuan-tuan? Kalau anda diuji, apa yang paling penting adalah anda kena fikir positif. Kena kembali balik. Sebab bila anda diuji ni sebenarnya ada something yang sedang anda, mungkin orang kata anda ni sedang ditegur sebenarnya. Iaitu daripada Allah SWT. Anda sedang ditegur untuk muhasabah diri. Muhasabah pula kan? Muhasabah diri. Supaya anda tengok balik diri anda bahawa ada something yang mungkin anda buat sebelum ni yang anda tak sedar. Sebanyak macam contoh saya cerita tadi tuan-tuan yang pasal saya diberhentikan kerja tu, yang saya rasa saya down, 4 bulan menganggur. Masa tu isteri syarat mengandung, saya dah dapat anak seorang, masa tu dah bersalin pun bulan 5, dan ketika pula lagi beberapa minggu nak raya, anda bayangkan saya masih lagi tak dapat kerja. Tapi tuan-tuan, rezeki saya ketika selama 3 bulan tu saya dah kenal diri sendiri, apa yang saya buat selama ni mungkin salah saya, apa yang saya buat ni banyak dosa, dan kita pun taubat dan sebagainya. Dan bulan yang ketiga tu kita doa lah, kita kata ya Allah, sekira ini betul apa yang telah aku buatkan selama ni, aku dah mohon ampun kepadamu ya Allah, dapatkanlah aku kerja yang paling dekat di rumah dan juga aku boleh bantu ibu aku. Kerana saya dengan mak saya rumah dekat je. Saya di Sentul, mak saya di Bandar Baru Sentul kan. So bila sebelum tu saya kerja di satu tempat di daerah bahagian Wangsa Maju. Bila balik atau pergi kerja, balik kerja memang tak lalu Bandar Baru. So tak dapat singgah ke Bandar Baru. Tapi saya doa ya Allah dapatkanlah, sebab kita dah 3 bulan tu dah pergi kerja, kita minta kerja kat Ceras kan. Kita minta kerja dekat tengah-tengah bandar KLCC tu. Dan kita kerja kat bank, kita minta kerja kat bank dan sebagainya. Still juga rezeki, kata apa, kerja dia tu tak dapat melekat-lekat lagi. So apa tuan-tuan, kita buat ialah ketika itulah saya berdoa ya Allah, aku dah 3 bulan dah tak bekerja, menganggur. Kan isteri dah syarat dah ni kan, 3 bulan menganggur. Ya Allah, kalau kau terima taubat aku ya Allah, kau berikanlah aku kerja yang paling dekat di rumah dan juga dekat dengan mak aku. Sebab apa, bila saya balik saya boleh jumpa mak saya, atau saya balik mungkin saya boleh bawa family pergi jumpa mak. Kan. So bila dah kenal diri sendiri, kita positif. Kalau kita rasa kita down, kita rasa kita menghadapi ujian yang mungkin Allah nak katakan something pada kita, masa itulah tuan-tuan kita kenal diri kita. Apa yang kita dah buat selama ni, mungkin kita ada dosa dengan family kita, mungkin kita ada dosa dengan mak ayah kita, mungkin ada dosa dengan kawan-kawan kita. Kenapa kita jadi macam tu? Kadang-kadang benda itulah yang teguran yang tu. Dia macam masa saya diberhentikan kerja tu, disebabkan ekonomi dan sebagainya. Masa tu seperti ada orang tampal saya lah. Mungkin masa saya dah kerja, masa saya kerja yang depan tu saya rasa senang. Saya rasa senang, saya rasa ada duit, lepas tu saya simpan. Saya ni jenis yang menyimpan. Kalau katakanlah dapat gaji, saya belanja sikit je. Yang lain saya simpan. Kadang-kadang kita bawa bekal kan. Kita ni sebab kita tahu. Kita tak tahu 2, 3, 4 bulan nanti apa akan jadi pada kita. So mungkin dekat situ saya nampak bahawa aku ni jenis yang kedekut lah kot. Kan? Dari segi kedekut tu bukan maksudnya kadang-kadang terlampau berkira untuk berbelanja sesuatu. Macam contoh kalau handphone pun saya mengharapkan office yang belikan untuk saya. Kalau komputer pun saya mengharapkan komputer tu dibeli oleh office. Kadang-kadang saya punya handphone tu kadang-kadang yang dah season ni saya tak tukar. Sebab bagi saya itu bukan keperluan, itu kehendak. Sampai satu tahap bila benda tu ujian berlaku, saya nampak okay, ini adalah satu tamparan lah. So saya rasa ada benda yang kita rasa perlu kita belanja, kita belanja. Ada benda yang kita rasa tak perlu belanja, kita tak perlu belanja. Tapi simpanan tu perlulah. Sebab kita tak tahu 3-4 bulan kita tak akan hadapi. Macam contoh saya apa yang berlaku satu ujian saya. Saya diberhentikan kerja. Selama 4 bulan saya tak bekerja. Tapi alhamdulillah 4 bulan tu lah simpanan membantu saya. Di mana bayar komitmen dan sebagainya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ketika saya mendoakan tu, besoknya saya dapat dipanggil interview di satu kawasan dekat sangat dengan rumah saya. Dan sangat dekat dengan rumah mak saya.
Ya Allah, memang ketika itu dapat interview tu dan memandangkan situ adalah tempat memang sibuk, situ ada bank, situ ada KFC, situ ada Pizza Hut, situ ada kedai mamak. Memang tempat terpesat dekat bahagian Sentul juga. Dekat Sentul juga, bayangkan. Dan rumah saya dekat ni, kalau naik motor dalam 5 minit dah sampai dah. Kalau kereta dia jam sikit 10 minit. Ke rumah mak saya boleh jalan kaki je. Kadang-kadang pernah sekali saya nak makan tengah hari, saya pergi rumah mak saya je. Saya dapat interview di berhampiran rumah saya. Saya kata, okay, Jessic, aku nak pergi, aku nak buat yang terbaik. Dan kebetulan pula memang saya perform masa interview tu. Dan alhamdulillah saya dapat keputusan tu saya tak dapat lagi. Masa tu bulan puasa, saya ingat lagi. Hari tu hari Jumaat. Pukul 5 petang saya di interview. Saya kata, ada ke orang nak interview pukul 5 petang? Lepas tu hari Jumaat. Bayangkanlah hari Jumaat orang dah balik, busy dan sebagainya. Masa tu bulan puasa, boleh katakan seminggu nak raya. Bayangkan tuan-tuan, saya nak balik kampung ni macam mana ni? Tak ada kerja ni. Macam mana nak cakap dengan mak ayah mentua? Kan? Tapi mak ayah mentua saya dia orang tak tahu. Saya tak bekerja selama 4 bulan sebab menganggur. Tapi mungkin dia orang tahulah sebab masa saya hantar ataupun saya datang, isteri saya bersalin seminggu sebelum puasa, saya balik sekejap. Lepas 3 bulan tu, seminggu sebelum puasa saya balik sekejap, sambut kelahiran anak saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, inilah anak saya yang berada di dalam slide ni, Haura. Ini adalah sumber kekuatan saya. Inilah sumber kekuatan saya. So, bila seminggu sebelum raya tu memang seminggu sebelum puasa tu, mungkin dia orang dah perasan sebab saya duduk di kampung lama jugalah, seminggu lebih. Ada ke syarikat yang bagi cuti seminggu lebih? Kan? Isteri bersalin. Dan saya balik untuk cari kerja je. Saya cakap saya nak balik KL, saya nak kerja. Tapi saya cakap dengan isteri, saya nak cari kerja lagi. Ada sikit lagi masa ni. Bulan puasa ni insya-Allah boleh orang kata apa? Kita boleh kata dapatkan kerja lah, usaha dapat kerja. Untuk maklumat tuan-tuan juga, 3 bulan tu saya buat macam-macam kerja saya buat. Saya jadi DJ kahwin, saya jadi orang kata facey, walaupun bayaran RM50, tak kisahlah, jadi ada kerja, kan. So bila benda tu berlaku, seminggu sebelum raya tu, seminggu sebelum saya nak balik kampung tu, saya di-interview. Lepas interview tu saya balik rumah mak saya. Saya buka puasa kat rumah mak saya dekat Bandar Baru Sentul. Bila berada di Bandar Baru Sentul, di rumah mak saya, buka puasa. Dan sebelum buka puasa, ini soalan mak saya pada saya lah. Mak tanya, kau ni mak tengok, mak tahu kita tak kerja. Mak tahu kita menganggur dan sedang mencari kerja. Dia doakan kita dan sebagainya. Memang sepanjang saya tak kerja ni, saya cerita kat mak saya. Semua masalah saya cerita kat mak saya. Sebab apa? Saya nak doa dia. Kadang-kadang kita rasa macam menyusahkan mak kita. Bila cerita ni dia akan risau dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila kita cerita kat mak kita, itulah yang kita nak. Mak kita akan doakan kita. Mak akan doakan kau dapat kerja. Kan? So, bila benda tu berlaku, saya masa nak plannya balik kampungnya esok, hari Jumaat tu, esoknya saya nak balik kampung. So hari Jumaat tu, sementara tengah tunggu nak buka puasa, ini soalan mak saya lah. Selepas 4 bulan dah menganggur ni, mak cakap, mak nak tanya ni, kau sepanjang 4 bulan tak kerja, mana duit kau bayar kereta, bayar rumah, bayar duit belanja sebagainya, guna duit siapa? Mana kau dapat duit? Kan? Tapi saya kata dengan mak saya ada duit simpanan saya sendiri. Mak saya siap kata lagi, kau ambil lah duit mak tu, belanja. Kalau tak ada duit. Tapi bagi saya, benda tu tak bagi saya baguslah kan. Sebab kita dah cerita masalah kita, mak pun nak offer, tapi bagi saya tak pernah sentuh duit mak saya kan. Sejak saya kerja sampai sekarang saya tak pernah sentuh. Walaupun mak kata ambil lah duit RM50 ke, ambil lah 100 pun dekat bank mak tu. Tapi bagi saya tak ambil lah. Saya tak pernah. Kalau saya susah pun saya tak akan ambil duit mak saya. Sampai macam saya kata itu adalah pendirian saya lah. Okay. So bila bila mak tanya macam tu, saya rasa itu adalah kekuatan saya lah. Sebab bila itu yang saya kata tadi, kita kalau nak cipta kebahagiaan, nak cipta kegembiraan, dia depend pada diri kita sendiri.
Selagi kita positif, selagi tu kegembiraan tu akan datang. Sebab apa? Kegembiraan tu datang bukan masa tu juga. Dia akan datang selepas tu. Dia lambat. Dia bukan hari ni anda fikir positif atau anda depend berdiri sendiri. Sebenarnya dia datang lambat. Dia datang lepas 4 bulan tuan-tuan. Lepas saya diberhentikan je, saya cerita dengan mak saya sepanjang saya cari kerja, saya pergi interview, semua saya cerita kat mak saya. Sebab saya pasti, walaupun saya tak cakap mak doakan saya tak cakap, tapi mak saya akan doakan saya. Tapi hari yang terakhir sebelum saya balik kampung tu, itu soalan saya rasa, okay, ini adalah kegembiraan yang saya rasa, ya Allah, memang saya happy sangat. Kan? Dan besok saya balik kampung, hari Sabtu, hari Ahad tu, hari Ahad atau hari Isnin, hari Isnin, saya dapat call, Cik Asmila, anda dapat kerja. Anda kena masuk kerja pada bulan 7. Bayangkan bulan 3, 4, 5, 6, 4 bulan. 7 pun saya boleh masuk kerja. Di office punya di dekat dengan rumah saya. Dan doa tu alhamdulillah lah. Mungkin doa mak saya dan juga mungkin Allah dengar doa saya. Saya dapat kerja di tempat dekat dengan rumah saya. Dan saya juga dapat dekat dengan rumah mak saya. Setiap hari Jumaat saya mesti datang rumah mak saya dengan isteri dengan anak-anak. Anak-anak pula, masa tu anak seorang lagi. Kan? Hari Jumaat selalunya rutinnya ialah isteri akan hantar saya kerja. Sebab apa? Kadang-kadang saya ni rasa macam pergi mamak lah. So isteri dah boleh pergi sekali. Kan? So sebab dekat, rumah dekat memang sukalah sebab kita nak rasa gembira kan. Isteri hantar kita pergi kerja. Seronok. Isteri pergi hantar kerja, dia balik sebab dia suruh rumah kan. So masa tu lah tuan-tuan, kita rasa orang kata apa, happy sangat. Dan kita dapat kerja di rumah. Dan saya alhamdulillah lepas dapat kerja tu, alhamdulillah saya dah mula orang kata apa, dah mula stable sikit kehidupan. Dan alhamdulillah orang kata apa, itu antara ujiannya. Itu sebab tu saya rasa sekarang ni sepanjang apa yang berlaku tu, itu yang menguatkan saya lah, mematangkan saya sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia, seorang ayah, sebagai seorang suami, kan. Dan anak saya yang tadi saya tunjuk tadi, itu adalah sumber kekuatan saya. Sebab apa? Sebab dia lalui sepanjang dia dalam perut mak dia tu, dia melalui apa yang saya lalui. Cabaran dia dan sebagainya. Bila dia keluar pula, dia kena tahan dekat ward 5 hari. Seorang-seorang. Sebab katil hospital tak cukup nak letak ibu dia sekali. Dan setiap hari saya pergi rumah, pergi hospital, pergi bagi susu ibu dia dalam botol. Setiap orang kata apa, sejak dia masuk hospital tu sebab kuning, 5 hari dia duduk seorang-seorang kat hospital tu. Saya boleh datang tengah hari je. Cuba bayangkan pagi sampai tengah hari, saya jumpa tengah hari, petang, lepas tu besok pula saya nak kena. Bayangkan dia seorang-seorang. Tapi dia kata bagus lah. Kan Allah bagi kekuatan pada dia. Dan sekarang ni pun saya nampak dia punya karakter pun boleh dikatakan antara yang boleh jadi seorang kakak yang bagus lah. Seorang kakak yang tegas. Okay, so tuan-tuan, untuk nak cerita kebahagiaan atau untuk anda gembira, diri sendiri dan orang sekeliling anda, dia depend pada diri anda sendiri. Itu yang pertama. Anda kena pergi positif. Walaupun apa terjadi pada diri anda kena fikir positif. Sebab diri anda lah yang menyebabkan orang rasa dia ni happy je sepanjang masa. Tapi sebenarnya dia ada ujian. Macam apa yang berlaku. Sebab apa saya happy tuan-tuan, orang tak sedar pun saya ada ketika itu. Saya rasa adik-beradik saya pun saya tak tahu. Saya tak ada kerja 4 bulan. Mungkin dia orang tahu, mungkin mak cerita kan. Tapi kawan-kawan saya semua tak tahu. Kalau kita jumpa, Elang, kau hari ni cuti kan? Cuti. Kadang-kadang jumpa, kadang kerja ni ke? Dia orang sampai tak tahu. Sumber kekuatan saya ataupun diri saya nak selalu positif adalah mak saya. Kekuatan kita kena cerita dengan mak kita. Sebab kita kena setiap hari, kalau boleh ambil lah masa, saya punya perangai setiap hari mesti call mak. Walaupun 1 minit. Just tanya khabar, Assalamualaikum mak, sihat ke, masak apa hari ni. Kadang-kadang cerita mak masak apa, besok saya ikut apa mak saya masak. Itu yang seronok bila kita telefon mak. Yalah, mak duduk jauh dengan kita kan. Taklah jauh, dekat je sebenarnya tapi tak duduk sekali. So kadang-kadang mak buat apa hari ni, sihat ke, dah makan ke belum, masak apa. Masak apa tu yang esok je saya akan ikut mak saya masak apa. Macam contoh hari ni mak masak rendang, esok saya akan masak rendang. Sebab kita nak rasa happy tu.
Mak hari ni masak rendang, semalam terliur lah nak. Betul mak kadang mak cakap kau datang rumah makan rumah kat mak kan. Tapi sekarang PKP lah memang tak dapat lah. Kan. Alright, itu yang pertama tuan-tuan. So yang seterusnya tuan-tuan, yang kedua, macam mana untuk anda cipta kebahagiaan atau kegembiraan adalah dengan syukur tuan-tuan. Dengan syukur. Dan syukur ni tuan-tuan, dia dengan sekali, dia syukur dan plus usah bandingkan dengan orang lain. Sebab apa tuan-tuan? Ujian orang lain dengan ujian kita sangat-sangat berbeza. Macam contoh saya diberhentikan kerja 3-4 bulan tak ada kerja kan, dengan isteri sadap mengandung, lepas tu nak raya, bayangkanlah nak raya nak puasa. Sebab tu tuan-tuan saya tak sabar untuk tunggu nak sambut puasa. Sebab puasa ni menyebabkan saya ingat Allah, boleh katakan rapat dengan Allah. Sebab kita bulan puasa itulah kita duduk kata apa, kita berdoa. Masa tu mengingatkan kita ketika kita diuji. Sebab saya rindu pada bulan Ramadan tu. Sebab ada cerita di situ. Raya tu tak ada, itu bonus raya tu. Tapi puasa tu. Sampai kadang-kadang kalau saya tak tahulah, mungkin saya boleh share jugalah. Kadang-kadang saya duduk seorang-seorang, saya buka lagu bulan puasa. Sebab rindunya bulan puasa. Sebab bulan puasa tu lah banyak cerita yang menyebabkan kita kuat. Yang kedua tuan-tuan, syukur, usah bandingkan dengan orang lain. Kenapa? Sebab kita jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Macam contoh kalau kita diuji sesuatu perkara, macam contoh PKP kan, kadang-kadang kita tak tahu kat luar sana apa ujian yang sedang berlaku. Ada orang yang ada kerja tapi bekerja di rumah. Cabaran bekerja di rumah tuan-tuan adalah anak-anak ajak main, abah jomlah main. Kalau kita tak layan, dia akan abah jomlah main. Kadang-kadang dia marah sebab kita tak layan. Kan? Ada orang yang tak ada kerja, terpaksa diberhentikan kerja. Kan? Yang ketiga, ada orang yang kena COVID-19 tu. Kan? Dan ada orang mungkin kehilangan keluarga. Bukan disebabkan COVID-19 tu, tapi disebabkan penyakit, kan? Ataupun mungkin dah sakit tua. Kan? Tapi yang ujian ni ialah kita tak boleh nak bawa turun jenazah tu kat bawah, kan? Just beberapa orang je yang boleh datang. Macam contoh kalau anda perasan orang yang meninggal tak ramai yang boleh berkumpul untuk bantu ataupun doakan. Macam biasa kalau orang meninggal kan. So tuan-tuan, banyak ujian yang kat luar sana yang kita sendiri tak tahu apa yang berlaku pada diri kita. Dan macam tadi, kita kena bersyukurlah apa yang berlaku pada diri kita. Ada something yang menyebabkan kita rasa suatu hari nanti tuan-tuan, nikmat dia tu ya kita akan dapat. Percayalah, nikmat tu tuan-tuan akan dapat nanti. Sebab apa? Kita tak tahu kalau kita kena ujian ni, kadang-kadang apa yang akan berlaku masa depan. Kadang-kadang ada orang, kalau contoh orang akan tengok live saya ni nanti, orang akan cakap, Cik Hasbilah tak pernah alami lagi apa yang kami alami. Betul, saya setuju. Memang berkata-kata itu mudah, tapi saya cerita ini berdasarkan apa yang saya dah pernah alami. Saya menceritakan apa yang saya pernah alami tentang ujian, hilang kerja, hilang mata carian. Ketika itu isteri tengah bersarat mengandung, masa tu pula isteri nak guna banyak duit untuk anak yang nak akan keluar nanti. Nak transfer dia pergi ke Kelantan untuk bersalin, bayar duit bil bersalin. Proses dan sebab anda tahulah macam mana bila anda nak sambut seseorang anak tu, berapa sumber kewangan yang perlu dikeluarkan. Kan, nak buat orang kata apa, sesuatu yang kita rasa kita nak pastikan benda yang terbaik untuk isteri dan anak kita. Dan kadang-kadang apa ujian yang berlaku tu, yang ini yang saya nak cakap, saya nak share tu. Sebab apa, kenapa saya ambil tarikh ni untuk nak share 21 Januari kan. Kenapa Senduk Nazmi tak buat lagi daripada tahun lepas live? Sebab inilah saya kata saya nak cerita di hujung tu nanti. Bagaimana Senduk Nazmi buat kek batik ni, kami jumpa sesuatu yang sama dengan kami. Sebab tu saya rasa ini adalah live pertama dan bukan live yang terakhir lah. Kita akan live yang selalu dan kita akan sharing dan kita akan share apa yang kita rasa sesuatu untuk anda semua. Tak kisahlah tentang happiness ke, tentang kegembiraan ke, kebahagiaan ke, ataupun kita nak share tentang ilmu-ilmu yang kita rasa
sesuai untuk kita share. Okay, so yang kedua tuan-tuan, pastikan anda syukur dan jangan bandingkan dengan orang lain. Syukur sebab apa? Bila anda bersyukur, pasti anda akan dapat nikmatnya nanti. Terutama macam saya cakap tadi kan, saya dapat nikmat tu bulan keempat ketika mak saya tanya soalan tu. Bayangkan bulan pertama saya hilang kerja, saya cerita kat mak pun kadang-kadang menangis. Kau ni bila nak dapat kerja? Dia bukan kata kau ni bila nak dapat kerja? Kan, bukan ditanya soalan tu sebab kan kita tak bekerja macam tegur sangat kan, tak. Dia risau pasal anak dan cucu dia nanti. Menantu dan anak cucu dia nanti. So kita kena usaha dan dialah yang beri semangat sebab kita share dengan dia. Sebab dulu memang saya berfikiran masa saya belajar dulu, saya tak nak share masalah saya dekat mak, nanti mak risau. Tapi saya belajar something, itu saya kata saya belajar something bila diuji tu. Mak, kita ada cerita, kita cerita. Mak, kita cerita. Mak, kita cerita. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak tahu mak kita doa apa dekat untuk kita. Kalau kita tak cerita masalah kat mak kita, dia pun tak tahu. Dia akan doa macam biasa saja. Tapi bila dia tahu, dia akan doa spesifik pada kita. Tolonglah berikan kerja. Mak saya cerita, saya kata 4 bulan yang terakhir tu, bulan yang nikmat bagi saya sebab mak saya cerita macam-macam. Dia kata mak selalu doakan kau dan sebagainya. Macam-macam lah. Sebab tu saya kata bulan yang keempat tu adalah bulan nikmat. Sebab saya rasa itulah saya rasa syukurnya. Yang pertama tadi adalah diri sendiri. Kita yang akan menentukan diri kita happy ke tidak adalah macam mana kita nak diri happy. Kita ada masalah ni, tapi macam mana kita nak happy? Kita cerita dengan mak. Mak saya paling dekat dengan saya, walaupun saya ada isteri. Tapi dia lain. Isteri dengan mak ni lain kan. Bila kita cerita dengan mak, kita rasa positif tu ada. Sebab apa? Mak kita dah tahu apa akan terjadi. Dia dah lalui dah kehidupan ni. Dia kata kau akan dapat kerja satu hari nanti. Cuma tak tahu masa lagi. Kan? Dan kita cerita, mak kita doakan kita spesifik dan sebagainya. Kita rasa seronok. Dan memang saya punya perangai setiap hari saya akan call mak saya walaupun seminit. Kadang-kadang 30 saat je saya call mak saya. Kan? Cakap share mak, dah share. Okay, dah habis. Sebab saya sejak saya start bekerja dulu, lepas habis belajar, saya punya matlamat adalah setiap hari kena wajib call mak saya. Sebab apa? Dengan call tu mak akan selalu ingat kita, akan selalu risau pasal kita, akan selalu doakan untuk kita. Risau tu maksudnya tuan-tuan, dia akan tanya kau ni kat mana? Macam tu tadi kan, petang tadi mak saya call. Mak saya call dia terbalik, mak saya call pula. Dia tiba-tiba dia excited. Dia kata ni nak bagi tahu ni sekian. Saya kata alhamdulillah lah mak, kan. Alhamdulillah, semoga terus sihat dan sebagainya lah. Saya adalah ceritanya, semua saya tak nak cerita kat sini lah. Dan ketika itu sebenarnya mak saya memang jenis yang memang risau betul lah. Tapi hari semalam tadi tu saya dengar tu alhamdulillah lega sikit. Sebab semalam dia menangis. Malam dia menangis, tapi hari ni alhamdulillah saya dengar suara dia happy. So saya kata doa je lah mak. Sebab kita pun adik-beradik pun akan doa. Sebab bila kita dah tahu, kita akan doa. Kan? Dan bila mak kita tahu, kita akan doa. Sebab tu nikmat yang terakhir tu yang tuan-tuan akan dapat nanti. Sebab tuan-tuan bila nikmat tu dapat, itu adalah syukur anda. Anda akan bersyukur bulan yang keempat tu, ya Allah, mata air akan keluar. Sebab mak kita cerita macam-macam kat kita. Sepanjang kita diuji. Sebab saya cerita ni banyak tentang mak kan. Sebab kalau tuan-tuan dan perempuan ada mak, pastikan anda jaga betul-betul lah. Pastikan anda sentiasa communicate dengan mak anda. Seronok sebenarnya. Dia sebenarnya nak dapatkan reda je kan. Apa yang kita buat, kalau setiap hari pagi nak pergi kerja, beritahu mak saya nak pergi kerja ni, reda saya buat apa saja saya buat. Ataupun kalau busy pagi nak jam hadap, waktu masuk office tu kalau kabut dan sebagainya, petang tu saya punya perangai on the way nak gerak daripada office nak pergi rumah tu, telefon mak dulu. Mak, dah habis kerja ni. Mak cakap alhamdulillah, jagalah engkau sekarang ni PKP ni, COVID-19 apa semua, balik rumah terus. Bila mak cakap balik rumah terus lah. Walaupun kita dah ada anak kan, mak still lagi anggap kita ni masih lagi orang kata apa, dia risau lagi kat kita. So yang kedua tuan-tuan, syukur. Yang terakhir tuan-tuan, yang ketiga, yang ini sangat-sangat special tuan-tuan, tuan-tuan kena buat. Ini saya rasa tuan-tuan kena buat supaya kebahagiaan, kegembiraan tu akan dapat
InsyaAllah. Sebab yang pertama tadi diri sendiri, positifkan diri anda. Bila anda positif, insyaAllah orang sekeliling anda akan tak tahu pun anda ni sedang diuji dan dia akan sentiasa bagi kata-kata semangat. Yang kedua, syukur, usah bandingkan orang lain. Maksudnya jangan, kenapa dia tak dapat? Kenapa aku dapat? Kenapa aku ditimpa ujian ni? Kenapa dia tak dapat, dia tak diterima ujian tu? Mesti ada sebab. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang kalau tuan-tuan untuk maklumat tuan-tuan, yang ini yang saya tunjuk ni, ini bukan siapa-siapa lah tuan-tuan. Yang ini adalah kita punya pelanggan jugalah. Pelanggan kita iaitu yang membeli kek batik kami lah. Ini antara pelanggan-pelanggan kita yang membeli kek batik kami. Okey, yang seterusnya tuan-tuan, yang terakhir, ini sangat-sangat penting tuan-tuan, saya share ni. Yang ketiga ni adalah hadiah. Hadiah. Berikan sesuatu kepada orang yang anda rasa dia perlu. Bila anda bagi hadiah ni, anda rasa happy. Walaupun anda rasa stres ke, anda rasa tertekan ke, anda sedang diuji ke, berikan sesuatu kepada orang yang anda rasa bila anda bagi tu, anda betul-betul happy. Anda sangat-sangat happy, sangat-sangat happy sangat. Berikan hadiah kepada seseorang. Tak kisahlah isteri ke, anak-anak ke, mak ke. Kalau saya mak lah. So tuan-tuan, hadiah ni saya cerita tuan-tuan. Tadi saya dah cerita dah, yang pertama diri sendiri, kedua syukur. Based on apa yang saya alami selama 4 bulan menganggur. So yang ini, ketika ini saya cerita kat tuan-tuan hadiah ni. Hadiah ni tuan-tuan, ialah ini saya rasa saya dapat hadiah yang special lah. Dia bukan manusia lah, dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah ni. Dan kita akan apply macam mana kita nak hadiahkan kepada seseorang. Hadiah tuan-tuan. Maksudnya hadiah ni tuan-tuan, ni yang terakhir sebelum kita tutup. Dah nak 1 jam dah ni. Okay. Hadiah ni tuan-tuan maksudnya ialah ketika anda diuji, yang seperti saya cakap tadi, ketika anda diuji tu, bulan yang keempat tu kan kita dah bersyukur dah apa yang kita dah hadapi tu kan. Kita dah tahu dah, mak kita sebenarnya doakan kita. Mak kita selalu ambil berat pasal kita, doakan kita. Doa itulah yang menyebabkan kita rasa happy. Kan? Dan yang keempat tuan-tuan adalah hadiah, iaitu Allah berikan kemudahan kepada anak saya untuk keluar. Bersalin lah, maksudnya lahir. Isteri saya lahirkan anak saya tu. Satu hadiah saya kata, hadiah ni menyebabkan kita akan rasa happy walaupun kita masa tu, alamak aku serabut ni, tak ada kerja ni. Macam mana nak pastikan anak dengan isteri ni kan? So berikan sesuatu hadiah kepada mereka yang anda rasa happy, yang anda sayang ke, hadiahkan dia orang sesuatu. Sebab dengan hadiah ni lah yang akan menyebabkan daripada anda stres tu, dia akan tukar jadi positif ataupun dia akan jadi kegembiraan. Anda tak akan fikir pun sebab anda tengok dia happy. Kan? Macam contoh sekarang ni, hari Ahad ni tuan-tuan, saya nak share pada tuan-tuan, hari Ahad ni saya akan sambut kelahiran anak saya yang kedua. Dah setahun dah pun. Ada orang kata, oi, orang apa, Senduk Nazmi ni bau bersalin ke? Macam mana dia buat kek? Tak, dia dah bersalin lama dah, setahun lepas. Hari Ahad ni adalah hari kelahiran anak saya setahun. Hana nama dia. Hana ni tuan-tuan, saya nak share. Ini adalah satu kegembiraan bagi saya lah. Isteri berikan hadiah kepada saya, iaitu anak yang kedua, perempuan. Ketika itu boleh katakan saya baru sahaja dapat kerja baru. Kan saya cerita tadi, lepas 4 bulan saya berhenti kerja lah. Saya dah kira menganggur. Lepas tu saya dah kerja. Kerja tu saya sampai 1 tahun lebih je. Sebab apa saya kerja sampai 1 tahun lebih, dia ada sebab. Saya tak cerita lah 1 tahun lebih tu kenapa saya berhenti. Sebab bagi saya sebagai seorang Islam, saya rasa saya perlu cari yang rezeki yang berkat lah. Kan, rezeki yang berkat. So saya keluar dan saya dapat kerja, dan ketika itu memang saya rasa ini adalah hadiah, orang kata apa, kegembiraan saya ketika dah habis diuji dan sebagainya kan. So hadiah ni Allah SWT berikan kemudahan. Dan Hana ni, yang kedua ni, anak yang kedua, yang pertama tadi sumber kekuatan. Ini adalah sumber rezeki saya, sumber kegembiraan saya. Dan yang bestnya tuan-tuan,
hadiah ni juga tuan-tuan yang menyebabkan kita rasa kata apa, berikan sesuatu ni, inilah yang berlaku kepada Senduk Nak Azmi. Ini yang berlaku pada Senduk Nak Azmi. Kenapa kami buat kek batik? Kenapa kami mula jual kek batik? Sebagai untuk makluman tuan-tuan, isteri saya tidak bekerja sebagai suri rumah, bekas accountant, kerja bagus-bagus accountant, saya tak bagi dia kerja lah, jaga anak je lah kat rumah. Tak apa, saya lah cari kerja ataupun saya cari duit. Kalau tak cukup saya carilah kerja-kerja part time dan sebagainya. Memang itu pun yang berlaku pun sekarang ni. Dan ketika PKP tuan-tuan, PKP 1.0, bukan 2.0 1.0, boleh dikatakan nak masuk setahun dah isteri saya buat kek batik ni. Apa yang kami buat ialah kami berniaga kek batik ni, pada mulanya kami bukan buat untuk berniaga, tak. Kami suka-suka je. Sebab isteri saya ni tak tahu nak buat apa masa PKP. Dia mengajar mengaji. Tapi sebabkan PKP tak boleh mengajar mengaji. Lepas bersalin kan cuti 3 bulan. Kan? Lepas cuti 3 bulan PKP pula. Anak saya lahir 24 hari bulan 1 minggu ni. Hari Ahad ni. Dan ketika itu dia berpantang. PKP pula. PKP tak boleh ajar ngaji. Dan masa tu bosan tak tahu nak buat apa. Dan dia cari alternatif nak belajar buat kek batik. So bila dia buat kek batik tuan, masa tu dia kata, bang, kita share dengan orang nak. Share macam mana? Taklah kita orang beli kat kita ke, kita bagi jiran-jiran ke. Kita share kek batik ni sebab dia baru belajar. Dia belajar kek batik, buat seri muka dan sebagainya. Lah kali dia fokus kek batik je. Sebab saya kata fokus satu je. Jangan fokus buat seri muka dan sebagainya, tak payah. Buat kek batik je. Dan bila kita buat kek batik tuan-tuan, orang mula membeli sebab bulan puasa kan. Kan lepas PKP kan bulan puasa. Itu saya kata bulan puasa ni memberi satu kerinduan saya kepada bulan Ramadan lah. Bulan puasa adalah rindunya saya pada bulan puasa ni. Ada banyak cerita di bulan Ramadan. Kan. Ketika itulah tuan-tuan, mulanya kita nak share dengan orang lain tentang kek batik ni. Kek batik tu kita share, kita jual biasa-biasa je. Kita share kat grup, kita share kat WhatsApp. Jiran beli, orang-orang satu kampung ni beli. Saya duduk kat area-area macam satu kampung lah. Lepas tu adik-beradik beli. Kita rasa seronok. Dan kita jumpa something tuan-tuan. Ini yang saya nak cerita yang pasal hadiah ni. Ada satu cerita, ada pelanggan kita, dia terjejas. Dia orang kata terjejas, iaitu dia terpaksa diberhentikan kerja. Tapi apa dia buat, dia beli dengan kami kek batik, dia nak berikan something pada isteri dia. Dihadiahkan pada isteri dia. Dan ketika itu dia cerita, dia kata dia happy, isteri dia happy dapat kek batik. Lepas tu ada orang beli untuk anak-anak happy. Kita rasa yang kita buat kek batik ni bukan kita nak semata-mata nak bagi kek batik, nak jual kek batik. Sebenarnya kita buat orang happy pasal kek batik kita. Kan? Bila orang dapat kek batik kita, dia happy. Kan? Macam contoh ada rakan kita, kawan kami daripada Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang, daripada negeri jauh, kita dari KL. Ada yang kawan kami dari Pulau Pinang beli untuk bagi kepada makcik dia. Kita rasa, macam ada something lah. Dia macam bagi hint, kata orang yang jauh pun nak bagi pada saudara mara yang dekat KL. So kita rasa, kita bukan jual kek batik semata-mata lah. Kita beri kebahagiaan. Itu yang trademark kami, we create happiness. Kalau tuan-tuan perasan, we create happiness. Sebab tu bagi saya kek batik ni sebenarnya memberi kebahagiaan kepada orang yang membeli. Sebab tu kami rasa kebahagiaan itu bukan semata-mata dia datang apabila orang datang happykan kita, tak. Sebenarnya dia datang daripada diri kita sendiri. Macam mana kita nak buat orang tu happy? Macam mana kita nak pastikan happy tu datang? Kan? Macam tu tadi saya cerita. Dia jauh-jauh daripada Pulau Pinang. Tapi dia nak happy kan, ataupun dia nak berikan something pada makcik dia. Mungkin makcik dia tu yang banyak bantu dia dulu. Mungkin, tak tahu. Saya pun tak tahu cerita pasal dia bagi kek batik tu pada makcik dia. Saya tak tanya detail lah. Tapi kita nampak kebahagiaan tu. Kita sekarang ni jual pada kawan-kawan kita pun, dia makan pun dia happy dan sebagainya. Ada yang ada masalah, stres, bagi makan kek batik kita, dia rasa happy. So tuan-tuan, kebahagiaan ini bukan datang sekejap ataupun bukan datang dengan senang. Dia datang dengan kesabaran lah.
Ini penutup lah. Yang pertama tadi, diri sendiri. Anda yang akan tentukan kegembiraan ataupun kegembiraan itu sendiri. Kebahagiaan atau kegembiraan itu datang pada diri anda. Yang kedua, anda kena sentiasa bersyukur apa yang berlaku tentang diri. Saya pun tak tahu apa yang akan berlaku pada saya 2-3 yang akan datang ni. Kita pun tak tahu. Kan? Tapi nak tak nak kita kena hadapi dengan cara yang mungkin bersyukur lah. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita rasa tak sihat. Mungkin ada sebab, tapi kita bersyukur dan kita sentiasa dekat dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, adalah kalau lah orang kita nak rasa kita happy walaupun kita tengah stres, kita rasa tak senang je kan. Kita berikan sesuatu pada orang lain untuk dia happy. Itu yang create kebahagiaan kepada orang sekeliling kita. Yang pertama, kedua itulah diri anda. Yang ketiga adalah orang sekeliling, kerana bila circle anda happy, komuniti anda happy. So tuan-tuan, pastikan anda bahagikan diri anda. Kerana apa tuan-tuan, ini saya rasa satu-satu kata-kata yang saya rasa mungkin saya boleh share juga sebelum kita menutup, iaitu the only thing that will make you happy is being happy with who you are. The only thing that will make you happy is being happy with who you are. Siapa diri anda. Datang kebahagiaan itu adalah datang pada diri anda, siapa diri anda, dan anda kena bersyukur. Kenapa saya letak kek batik itu? Itulah trademark, itulah permulaan tahun 2021 dengan tempoh PKP yang disambung 4 Februari. Saya nak bagi tahu, kek batik kami bukan kek batik semata-mata kek batik. Kami tak jual kek batik. Kami berikan ataupun kami cipta kebahagiaan kepada siapa yang membeli. Macam contoh petang tadi, satu cerita yang menarik juga isteri saya cerita, seorang askar tentera laut, dia sedang mencari kek yang urgent. Dia nak bagi hadiah kepada seseorang. Saya rasa itu mungkin teman wanita dia ataupun isteri dia, saya tak pasti. Datang daripada Perak, datang ke KL untuk ada training, kena balik ke Perak hari ni sebelum pukul 3. Dia kata, Cik Amelina, boleh tak kek batik tu sampai sebelum pukul 3? Saya pun tolong, kita orang kalut dan sebagainya. Saya plan nak hantar, tapi saya masa tu bekerja. Saya kata tak elok pula, saya sedang bekerja, saya pergi hantar. Memang saya kalau boleh saya tak nak lah benda tu, sebab bagi saya tak berkat lah untuk saya dan juga untuk perniagaan isteri saya. So saya kata panggil je Lalamove. Bagilah mahal, bayar mahal pun bayarlah, sebab kita nak tolong orang ni. Dan di-share dengan kita, dia kata terima kasih Cik Amalina Senduk Nazmi kerana kek batik ini telah membahagiakan orang yang menerimanya. Saya rasa that's it. Memang betul. Kita sebenarnya berjual bukan jual kek batik. Kita menjual kebahagiaan dan kegembiraan kepada orang lain. So tuan-tuan, yang terakhir saya rasa ini yang mungkin yang terakhir untuk anda. Ada promosi tuan-tuan untuk kepada mereka yang bersama dengan kami live ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang live. Saya tak pasti siapa yang live bersama saya ni sebab saya tengok sini 4 orang. Tak kisahlah. Bagi saya ini adalah kata batu loncatan untuk kami untuk selalu buat live. Tak kisahlah macam mana pun apa yang berlaku, tak kisahlah 3 orang je tengok, tak kisah pun, sebab bagi saya sharing ini akan berterusan dalam Facebook ni, orang akan tengok balik. No problem. Saya tak ada sedown pun sebab saya rasa happy sebab saya dapat sharing. Mana tahu lepas ni saya sharing tentang benda-benda yang lebih menarik. Dan kalau anda sendiri boleh follow saya dekat YouTube Asbillah Husyan. Banyak juga saya share tentang saja nak share sebab suatu hari nanti tuan-tuan, sebab apa saya kata kita buat live ni, saya share di YouTube. Sebab apa tuan-tuan? Sebab anak saya Haura, anak saya Hana, suatu hari nanti dia nak membesar nanti, dia akan jumpa abah dia. Abah bagi sesuatu pada orang lain. Abah berikan kegembiraan pada orang lain. Abah bantu orang selesaikan masalah kepada orang lain. Abah berikan yang terbaik pada orang lain dan orang lain boleh apply apa yang dia buat. Dan hari ini tuan-tuan, ini isteri saya kata, abang kita buat promosi semandangkan hari lahir Hana nanti, hari Ahad ni 24 hari bulan ni. Dan kami tak boleh keluar selalu, kami keluar, kami makan-makan, selalunya Haura lah yang excited, walaupun bukan hari jadi dia. Kan, 21 hingga 24 hari bulan 1 Januari 2021 kami akan buat promosi ni bermula hari ni. Anda dah boleh pergi dah dekat kami punya orang kata apa, landing page.
anda boleh pergi ke landing page kami untuk membeli 50% untuk kek yang kedua. Contoh anda beli kek batik premium ataupun cheese yang harganya RM35 atau RM45. Kalau anda nak beli yang kedua, anda dapat 50%. Ini kami nak bagi pada anda. Memang boleh dikatakan sebenarnya dia tak untung banyak pun. Sikit je untung dia sebab separuh kan. Tapi kegembiraan nak sambut anak ni. Sebab tu saya kata yang nombor 3 tadi, hadiah. Abang saya, Asarudin. Terima kasih banyak-banyak kerana cakap terbaik. Ni mungkin dia terkejut. Oh lah, Asbillah boleh buat live kan? Tak pernah aku tengok adik aku ni live. Tapi ini kali ni live, insyaAllah. So tuan-tuan, 3 adalah hadiah, iaitu saya nak bagi hadiah kepada semua yang pernah membeli kek batik kami ataupun yang first time nak beli. Anda boleh dapatkan pada orang kata apa, the second cake dapat 50%. Ini untuk anda semua. Kan, sampai 24 hari bulan je. Lepas tu 25 dia kembali asal harga dia. Okay, so tuan-tuan, ini hadiah yang saya nak bagikan sebab kami family Senduk Nak Azmi. Saya mewakili isteri saya dan Haura nak sambut adik ni, hari jadi adik Hana 24 hari bulan 1 ni, kami nak bagi 50%. Potongan harga 50% untuk kek yang kedua. Kan? Dan anda boleh membeli. Tapi kalau anda nak beli mini pack, harga asal. Kalau anda nak beli satu je pun harga asal. Tapi anda nak beli kek, 2 kek 7 inci yang kedua, baru kami bagi promosi 50%. So okay tuan-tuan, saya boleh share tentang landing page-nya ialah anda boleh pergi ke ini dia, kami punya landing page. Anda boleh pergi ke Kek Batik Indulgence by Senduk Nak Azmi. Anda boleh pergi ke bit.ly. Mungkin kawan isteri saya mungkin boleh bantu. Letakkan link ini di dalam komen. bit.ly, bit.ly/Senduk Nak Azmi. SNA tu huruf besar. Dan anda boleh pergi ke sana. Mungkin saya pun boleh type, saya rasa. Negara ni first time. Boleh betul, boleh type. Untuk anda pergi untuk dapatkan Grab ni, tapi sampai 24 hari bulan 1 lah. bit.ly/Senduk Nak Azmi. Anda beli dan anda boleh pilih kat situ. Dan syaratnya tuan-tuan, ini seri saya dah mesej awal-awal dah. Kalau boleh, hari Ahad tu, hari Ahad 24 hari bulan 1 tu, walaupun hari masih lagi boleh anda beli, tapi kek tu akan dapat esok. Sebab hari Ahad tu kami nak meraihkan hari jadi anak kami lah. Anda binti Asbillah. Anda boleh just order tapi dapat Grab kan 50% tu hari Ahad tu, hari Isnin kami hantar. Ataupun hari Selasa, tengok pada tarikh anda lah. Tapi kalau ada rezeki hari Ahad tu, kalau ada kek lagi, kami hantar. Sebab kek dah memang dah ready dah. Dah ada satu peti, dalam satu peti dah ada kek dah. Dah tersedia pun kek itu untuk promosi 4 hari ni, 21, 22, 23, 24. Kita bagi kepada anda 50% tu. Okay. Dan ini akan berlangsung selama 4 hari. Last payment adalah sebelum 25 hari bulan 1, iaitu 11.59, iaitu 24 hari bulan 1 anda boleh membayar. Confirm anda kena bayar, tak ada cash on delivery. Saya kadang-kadang ada orang cash on delivery. Kadang-kadang kawasan kampung ni je kami terima cash on delivery. Tapi di luar kawasan kampung kami ni, kawasan perumahan kami ni, kami tidak galakkan lah. Sebab bila kami buat cash on delivery, dia risikonya pada kami lah. Sebab ada bila kita pernah ada pengalaman, kita nak hantar, bila nak hantar tu dia tak ada. Dia tak ada tempat tu. So dia itulah. Tak nak cerita lah. Tak nak cerita pasal benda-benda yang tak happy ni. Okay. Dan untuk anda membeli kek batik ni adalah bila anda confirm order, baru kami, maksudnya confirm order dengan payment. Anda transfer, anda akan baru kami hantar kek tu. Okay tuan-tuan, saya rasa anda boleh dapatkan tawaran ni sehingga hari Ahad ni. Ini dia. Itu pun anda boleh hubungi tim kami untuk Senduk Nak Azmi. 0169228075. Tim kami akan bantu. Dia akan bantu untuk anda ke landing page, ataupun anda pergi landing page tu, nanti benda tu yang akan pergi ke akan bawa anda ke nombor ini. Kami ada sistem yang kami rasa memudahkan untuk anda tanya harga dan sebagainya dekat dalam tu je. Nak tanya harga kat dalam tu. So 50% off for second whole cake,
Ini isteri saya yang buat design ni, baru belajar. Alhamdulillah. Kami nak buat sesuatu, kami nak kena belajar lah. Itu ilmu yang perlu kami ni. Dan jangan lupa follow kami di Senduk Nak Azmi Facebook dan juga Instagram Senduk Nak Azmi. Dan juga tuan-tuan jangan lupa singgah juga di TikTok. Kami dah ada di TikTok. Alhamdulillah. Jangan kata TikTok tu kami menari, tak. Kami tak menari. Kami sedang mencari konten untuk macam mana nak memberikan kegembiraan pada orang lain. Sedang mencari rentak di TikTok. Sebab kami sedang study macam mana orang yang berada di TikTok ni, macam mana orang dia. So tuan-tuan, semoga anda sentiasa dirahmati Allah, sentiasa berada dilindungi oleh orang kata apa, dalam doa kita. Bersama kita nanti insyaAllah. Sekarang ni dalam tempoh kita dalam dunia, dalam kota negara kita sedang dalam dunia mencabar sekarang ni. Semoga saya rasa tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam keadaan yang baik insyaAllah. So saya yakin banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita, tapi tuan-tuan dan puan-puan ingatlah saya punya sharing ni hari ni, bahawa kegembiraan, kebahagiaan dia tak datang daripada sesiapa, dia datang pada diri anda. Dan anda kena sentiasa bersyukur kerana ketika anda gembira dan anda bersyukur, insya-Allah hadiah tu akan datang. Kita pun tak tahu hadiah tu akan datang dari siapa. Kita tak tahu, mungkin adik-beradik kita, mungkin orang lain yang berikan hadiah tu pada kita, tapi kadang-kadang yang paling mahal tuan-tuan, Allah yang bagi hadiah pada kita. Kita tahu Allah nak bagi hadiah apa pada kita. So tuan-tuan, sentiasa berdoa, sentiasa mana yang ada orang kata apa, masih lagi orang kata ada kekuatan untuk sentiasa bersama dengan ahli keluarga. Pastikan anda bersama dengan ahli keluarga. Inilah masanya untuk kita orang kata apa, bersama dengan ahli keluarga. Walaupun kita faham bila bekerja ni anak-anak cabaran dia kan. Anak-anak cabaran dia. Sampai sekarang yang saya duduk kat bilik ni, ini adalah pemindahan yang kedua. Office saya adalah di luar. Cabaran je lah bila anak tengok TV, anak ajak main, saya rasa tercabar lah. Bukan tercabar apa. Dia agak mengganggu emosi sikit. So macam mana kita nak create kebahagiaan? Kita duduk dalam bilik. So tuan-tuan, insyaAllah saya akan share lagi, saya akan live lagi. Saya tak kisahlah berapa orang nak tengok, sebab saya rasa sharing ini sangat membantu kepada orang lain. Sebab bagi saya, suatu hari nanti tuan-tuan, ini saya punya lah, suatu hari nanti tak orang lain yang tengok, anak saya yang tengok, ahli keluarga saya yang tengok. Ni pun abang saya yang tengok kan. Saya pun terkejut juga dia tengok. Saya pun tak tahu dia tengok. Saya nak habis tadi pun saya tengok. Baru tahu dia tengok. So kawan saya pun saya rasa ada tengok ni, Sazana Atikah. Saya baru cerita pasal dia tadi. Yang berada di Penang. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya pun susah sebab saya tak buka Facebook di live ni. Sebab dia akan ada gangguan kan. Tapi saya buka kat handphone, nak habis ni saya buka kat handphone, tengok ada 2-3 orang. So saya rasa terima kasih teman saya ini, dan insyaAllah saya akan live lagi bersama dengan Senduk Nak Azmi, sebab bagi saya sharing ini memberi manfaat kepada semualah insyaAllah. Walaupun jasa saya pada anda mungkin tak besar, tapi saya rasa doa anda, kek batik kami yang isteri saya buat, yang saya hantar mungkin insyaAllah Sabtu Ahad kalau saya tak kerja saya hantar, dia memberi kebahagiaan dan menyebabkan doa itu yang akan menyebabkan doa itu kepada kami. Kami tak jual kek tuan-tuan, kami jual kebahagiaan. Kami beri kebahagiaan, kami cipta kebahagiaan, kami cipta kegembiraan. Kami tak jual kek, kami cipta kebahagiaan dan kegembiraan. Dengan kebahagiaan dan kegembiraan itu akan menyebabkan anda juga happy dan semua orang juga happy. Sazana Atikah, terima kasih for sharing good advice. Ini boleh katakan insyaAllah ini akan membantu pada orang lain juga. Kadang-kadang kita tak tahu, orang beli kek bukan dia nak makan, dia nak hadiah pada orang lain. Terutama kalau mak ayah dia. Cuba bayang tuan-tuan, orang beli kek batik kita tapi dia bagi kat mak ayah dia. Oh, saya rasa masa tu memang saya kata, okay, kalau mak dia doakan dia pada dia ni, kita orang dapat asbab doa tu. Sebab tu je, kami cari yang tu je, kami tak cari macam contoh kan, terang lah kami cakap, kami sepanjang setahun ni adalah profit yang kami buat, kek batik ni, adalah boleh beli tu, boleh beli ni. Isteri saya pun dah upgrade dah, beli peti, dah upgrade dah, beli, adalah macam-macam daripada profit yang kami, tapi kami tak, profit tu kami tak buat kepada untuk APAP.
Tapi kami beli untuk upgrade, untuk nak dapatkan asbab tu. Mata tahu kalau anda beli, orang tu happy, dia doakan dalam doa dia, terima kasih kerana beri hadiah pada aku, semoga engkau sentiasa gembira dan sentiasa diberikan rahmat rezeki yang besar. Dan daripada asbab tu, insyaAllah kami pun dapat walaupun sikit, insyaAllah dia doa untuk kami juga. Bukan doa untuk kesenangan di dunia tapi kesenangan di akhirat, insyaAllah. So tuan-tuan, terima kasih kerana bersama kami 1 jam 10 minit. Semoga anda juga dapat beli kek batik kami nanti, promosinya sampai hari Ahad ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi live nanti. Saya banyak lagi akan share. Saya ni jenis yang bukan tak suka, dia macam tak apalah, orang lain dah boleh study ataupun baca sendiri kot buku-buku yang ada. Tapi bagi saya ini adalah start untuk saya buat sharing lah. Dan saya tak kisahlah orang nak komplain apa ke, orang nak komen ke, orang tak nak tengok ke, tak masalah. Yang saya punya mindset saya adalah anak saya suatu hari nanti akan tengok abah dia berada di Facebook buat live. Itu paling saya happy, dan dia akan pasti akan belajar sesuatu dekat saya, dekat dalam live tu. Saya buat banyak konten video adalah untuk anak saya belajar. Suatu hari nanti kau belajar sebab apa kau perlu buat macam ni, kenapa kau kena buat macam ni, tanpa saya cakap dengan dia. Kadang-kadang dia cakap, dia dengan anak perempuan ni dia lain sikit. Macam mana nak belajar ni kan. Macam yang bawa ada anak yang mungkin ada anak lelaki, anak perempuan, tapi anak perempuan ni dia punya manja dia lain sikit. Kadang-kadang abah dia tegur, dia tak dengar sangat. Kadang mak dia tegur pun dia tak dengar sangat. So apa yang kita buat ialah mungkin dengan asbab video ni nanti, live ni nanti, mungkin dia akan dengar nasihat tu lah. Okay tuan-tuan, insyaAllah terima kasih kepada semua. Saya rasa itu saja daripada saya. Kita jumpa pada live yang akan datang insyaAllah. So dengan ini saya cakap selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe tuan-tuan. Assalamualaikum.